Ya. So sekarang ni minggu kelima, so kita tengok JavaScript. So last week kita buat form. Okay, so hari ni kita buat JavaScript basically untuk buat validation. Validation tu contohnya form tu kita tak isi value, kita tak nak bagi dia submit. Kita buka Tomcat kita ni. Dan buka file yang sebelum ni dekat Tomcat Lab 4 web apps Lab 4 ni. Okay. Okay, so last week kita dah tengok, dah buat ini, form ni. Dan kita ada buat juga style ni, CSS. Hari ni kita akan tengok detail sedikit tentang form ni. Okay, dan kita akan buat validation. Itu kena make sure input tu diisi dahulu and then baru dia boleh submit form tu. So sebelum tu, form kita ni dia tak complete lagi ya. Form kita ni yang ada FORM, dalam tu ada input kan. So form ni sendiri kita kena ada beberapa attribute yang kita kena masukkan. Okay, yang pertama just masukkan name. Seperti mana input dia ada name ah. So setiap input kita contohnya first name, ni ada name FN, yang ni name LN, ni name email. So setiap input ada name. So sama juga dengan form ni kena ada name. So ini saya buat form, katakan form 1 Okay, so dalam form ni, sebelum kita tutup form ni, kita tambah name sama dengan form 1. Itu satu. Satu lagi action. Kena tambah satu lagi action. So action ni adalah file yang akan proses input yang kita submit ni. Biasanya dalam format JSP. Contohnya saya buat sini process.jsp ya. Nanti kita akan belajar JSP. Selepas ni akan belajar JSP. So action ni adalah process.jsp. Ni nama file. Dia tak boleh .html. Biasanya yang nak proses form ni mesti sama ada JSP ke PHP ke, kita panggil sebagai server side scripting. Yang mana dia kena execute dekat server. Okay, so just masukkan yang tu je. Masukkan ini dahulu, name and action. Name masukkan form 1. Action sama dengan process.jsp. Itu nama file yang kita belum create. Right. Save yang ni. Dan kita cuba buka lab 4 ni. So pergi dekat browser kita ni. Localhost 8080 lab 4 HTML. Okay. So katakan isi sedikit maklumat, isi semua ni. Okay, bila klik sign up, kita tengok kat atas ni sekarang ni lab4.html. Bila you klik sign up, okay, ni macam tak save ni. Patutnya registration. Sepatutnya bila kita klik sign up tu process.jsp ya. Ini sepatut tukar jadi process.jsp. Okay. Try balik, sign up. Dia ni. Okay, ni sepatutnya bila sign up, dia punya file name ni akan bertukar jadi process.jsp ya. So kita isi ni tapi dia tak jadi tadi sebab ada something yang kita kena buat dulu. Okay, ni bila saya sign up sepatutnya lab4.html ni bertukar jadi process.jsp sebab itu yang akan proses kita punya ni ya. So dia jadi macam ni ya, process.jsp. Ditukar ni ya.
Tapi dia ada error lah, tapi tak apalah. Kita just nak tunjuk. Kalau dia masuk ke file ni, maksudnya form tu kita telah submit. Okay. Right. Ni sekarang ni form tu tak jumpa lagi lah. Dia, bila saya sign up ni, not found sebab proses.jsp ni saya tak create lagi lah. Tapi tak apa. JSP file tu kita akan buat kemudian. JavaScript kita proceed untuk JavaScript. Okay, untuk JavaScript ni, so you kena buat sini, kena tambah satu lagi attribute selepas action ni. So sebelum you tutup ni, web besar tu, so space satu, buat on submit. On submit, maksudnya sebelum dia submit tu, kita akan panggil satu JavaScript function. On submit, so buat sini return validate. Ini nama function dalam JavaScript yang akan kita buat nanti. So just tambah on submit return validate. Maksudnya kalau validate tu function validate dia return false, form tu dia tak akan submit. Save. So pergi scroll bawah. So dah siap On submit sama dengan buka break, buka quote, type je return and then nama ni nama function lah. Kita akan buat function tu nama dia validate. And then ada bracket macam ni, ada semicolon belakang dia. Dan tutup quote lah. So on submit, buka dan tutup. You save yang tu and then you scroll ke bawah sekali. Tak bawah ni. Boleh je nak tak bawah macam ni pun boleh. Tak perlu satu line pun boleh. Okay, so bawah sekali. Bawah sekali So letak bawah sekali. Line saya ni line 41. So buat script. So ini kita dah nak buat JavaScript ni. So untuk JavaScript dia mesti berada dalam script. Dan tutup script tu lah. So tadi kita dah namakan validate. So ini kita akan buat function function validate. Buka dan tutup. Okay. Kenapa function nama dia validate? Ini sebab dekat tadi on submit tu saya buat on submit return validate. So ni nama function. Kalau sini function ABC, so dekat tadi return ABC lah. So ni function JavaScript Ni kita panggil sebagai Java. Dia macam Java. Tapi dia lain sedikit. Dia adalah JavaScript. Okay. Okay, kita check yang pertama. Kita nak baca input yang pertama. Kita nak check jika input ni, input name FN input name FN ni tidak ada value maksudnya dia tak masukkan value. Maka kita akan alert dan kita akan return false supaya dia tak submit form ni. Okay. Cuma untuk JavaScript ni boleh guna name tapi lebih reliable kita tambah satu lagi guna ID So dekat name FN ni, so you tambah satu lagi ID sama dengan FN. Buat sama je. Tapi bukan name tapi dia lah ID. Okay, so ulang balik. So dekat input ni, input untuk first name ni, first name dia ada input. And then dia ada name. So selepas name tu, space, kita tambah satu lagi ID sama dengan FN. Sama macam name ni. ID sama dengan FN. Okay. So dia ada dua cara kan kita nak access input, nak check input untuk name ni, untuk first name ni. Okay, kalau tak guna ID pun tak apa sebab kita dah ada name ni. So cara pertama so kita ada form 1. So dalam form 1 ni name bagi form ni lah. Jadi adalah form 1. Dalam form 1 dia ada name FN Dalam form 1 ada name FN. Jadi kita nak access yang ni, nak check dia dah masukkan value ke belum. So kita letak kat bawah ni. Kita buat if document titik. So nama form adalah form 1.
Itu nama form. And then nama input. Nama input adalah fn, first name. Dot value. So itu kita access input fn pada form 1. Sama dengan yang ni, maksudnya tidak ada apa-apa value lah. So kita buat kat sini alert. First name must have a value. And then kita kena buat sini return false supaya dia tak submit ke process.jsp. Tak submit ke process.jsp. Sebab first name dia tak masukkan value. So save. So cuba kita refresh. Yang ni saya refresh dahulu. Kita tengoklah nanti saya bagi peluang. So ini saya tak masukkan value lah. So bila saya sign up, dia keluar yang ni. First name must have a value. Alert tu benda ni lah. So dia alert. So bila kita okey, dia tak bertukar pun ini jadi process.jsp. Maksudnya dia tak submit lah. Inilah JavaScript ya. Okay, so last kali ni kita just letak return false. Maksudnya atas ni kita buat validation semua ni. So bawah sekali return true. Maksudnya kalau dia tak pergi sini, last kali dia pergi return true, maksudnya dia submit lah form tu. Ni form 1. So saya buat yang kedua. So ni basically macam ulangan. So yang kedua kita nak baca last name. Last name ni name dia adalah LN. So boleh copy coding yang ni. Okay. Ni nak buat S pun boleh ataupun nak buat if pun boleh. Sebab if je. So jika form 1, dokumen ni kena ada form 1 LN sama dengan ini. Dia tak masukkan apa-apa value. So sini kita tulis kat sini. Last name must have a value. Save. And refresh. Okay. So kita masukkan first name lah. Masukkan first name. So first name ada. Last name ni tak masukkan value. So bila saya sign up, dia beritahu last name must have a value. So dia tak submit. So you buatlah untuk semua ni. Okay, sementara tu buat dulu untuk semua tu. Okay, validation seterusnya kita nak buat jika password ni yang lain diisi. Okay, diisi yang lain-lain semua diisi. Okay, password ni dia nak katakan saya buat 1, 2, 3. Sini saya buat A. Kalau tak sama, dia jangan submit. Tapi dia dah isi ni. So, bila saya sign out, dia mesti submit lah. Sebab tak ada lagi validation yang nak check. Yang ni mesti sama dengan yang bawah ni. So, macam ni nak buat tu. So, kita tutup ini. So, saya buat kat atas sekali . If document form dulu. Form kena sebut form dahulu . Form 1.pw1 pwd1 tidak sama, itu tidak sama. Okay, tidak sama dengan dokumen.form 1 juga, tapi pw2 dot value, sorry, ni kena ada dot value. Okay, so ni maksudnya jika tak sama. Ni tidak sama, ni tidak sama. Kalau sama dia macam ni. Tidak sama dia macam ni. Dan kita buat kat sini return false. Tapi sebelum return false kita alert dahulu. Alert password not same, tak sama. Save. So kena refresh dahulu page ni, refresh. Tapi kena isi semualah, kalau tak nanti dia keluar ni. So kita isi dahulu. Password yang tak sama. Sign up. Password not same. Ni untuk yang tu. Saya tunjuk cara kedua. Tadi saya buat ada ID ya. So ada ID. So kalau ada ID tak perlu melalui form 1 ya. Contohnya ID tadi kita ada FN. FN ni kita tambah ID ya.
Jadi kalau ada ID, kita boleh terus point ke ID ke sini. Tak perlu melalui form 1 ni, kemudian FN ni kan. So instead of saya boleh buat ni, boleh buat mana-mana lah kalau you rasa selesa dengan yang ni, guna yang ni. Tapi ni form tu kena ada nama lah. So instead buat macam ni, kita boleh buat, kita tukar sini kepada get element by ID. Ini kalau kita nak refer menggunakan ID. Dia macam tu. Benda sama lah. So kalau saya run pun dia benda sama lah. Cuma kat sini E ni huruf besar, B ni huruf besar, I ni huruf besar. Yang lain huruf kecil. Dalam kurungan ini adalah ID ya. Ni bukan name. Ni adalah ID. FN ni. So sama ada kalau you selesa guna macam ni, guna je yang macam ni. Kalau selesa guna macam ni, guna je yang bawah ni. Itulah kalau kita tengok dekat clip ada satu lagi yang dia boleh validate tapi ni advance sedikit. So you boleh copy je. So kalau kita tengok dekat lab web JavaScript ni ada satu lagi yang dia boleh check ini length kalau you nak value tu dia ada tapi tak cukup karakter. So boleh guna dot length. Ni boleh refer lah kat sini. Ni maksudnya full name must be more than 5 character. So kita guna value dot length. Tambah kita dot length. Ni less daripada 5. Jika dia kurang daripada 5, kita alert. Ni yang email lah. Kalau you nak check format tu adalah format email. So boleh copy je lah coding ni. Copy je yang ni. Letak je lah dalam ni. Okay. So ni dia punya, kita panggil sebagai pattern lah. Dia akan pattern mesh. So ni cara dia form 1 email value mesh. Mesh apa? Based on pattern ni. Biasa copy paste je lah. Okay. Email 1, form 1, email 1, email.focus ni maksudnya kalau dia error dekat situ, dia akan fokus ke situ. Contohnya, bila password ni tidak betul, saya nak fokus kepada F1 tu. Maksud saya akan buat kat sini. Fokus. Dan saya refresh yang ni. So katakan saya duduk dekat sini. Cursor duduk di sini. So bila saya refresh, ini tak betul yang bawah ni. Refresh pula patut submit dia. Okay, tak apa. Kita buat balik. Phone number. Ini password yang tak betul. Tak sama. So, bila saya sign out, katakan duduk kat sini. Saya highlight kat sini. Saya submit. Nanti dia akan fokus di sini. Sign up. Password not same. Nampak dia duduk situ kan. Dia punya ni. Dia highlight di situ. Itu fokus lah. Ini fokus. Instead of kita alert, kita bawa cursor ke situ dan kita aktifkan yang password 1. Alright, so itu sahaja untuk hari ini.